Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat sejahtera. Oke, selamat sejahtera. Selamat pagi. Oke, kepada semua pelajar. Oke, STEM. Hari ini 1 Julai. Oke, kita dah masuk bulan 7. Oke, dah masuk bulan 7. Oke, cuma cikgu nak ingatkan, um, sama kita ingat malam cikgu harap semua dapat lah kan program semalam, oke, yang dikendalikan oleh Arif. Oke, Arif. Okay, tentang perkongsian rahsia kejayaan. Okay, rahsia kejayaan. Ya, moderator terbaik. Baiklah. Okay, rahsia kejayaan dalam SPM. Okay, sebenarnya boleh tonton balik. Okay, uh, pada link. Okay, yang link yang semalam tu, yang tu boleh tengok. Okay, link yang sama. Okay, link yang sama. Okay, link yang sama untuk apa tu nak tengok balik rakaman, okey, rakaman program semalam. Okay, cuba tengok satu persatu. Banyak benda yang dibincangkan, okey, boleh tengok balik. Okey, sebenarnya jadi panduan lah kepada semua. Sebab SPM sekarang bulan 7, bulan 8, okey. Bulan 8, bulan 9, bulan 10, 11, 12, 1, 2. Okey, kita ada lebih kurang 8 bulan lagi. Sebenarnya 8 bulan tu tak lama tu. Okey, tak lama. Okey, sebab kita PDPR ni sebenarnya cabaran lah. Cabaran untuk okey, untuk macam mana kita nak kendalikan situasi supaya dapat pick up balik lah pada kamu daripada form 4 lagi. Senior kamu tu batch 2020 tu diorang tingkatan 4 sekolah penuh. Okey, penuh. Semua tingkatan 5 saja diorang kita sampai bulan 3 kan. Bulan 3 cuti sekolah, lepas tu PKP hujung bulan 6, 20 Jun kan, macam tu baru buka sekolah balik. Diorang kira ketinggalan tak banyak. Okay. Dan PDPR masa tu pun dia perjalanan dia tak macam sekarang. Okay, sekarang memang PDPR tu aktif. Okay. Masa dia orang tak aktif sangat. Jadi memang terpaksa dia orang belajar sendiri. Cikgu bagi kerja je. Dia orang cari sendiri. Tapi PDPR tu dia orang tempoh masa dia tak lama. Berbanding dengan kamu, okay, PDPR daripada tingkatan 4 lagi. Okay, lepas tu masuk tingkatan 5 lagi. Jadi banyak benda nak catch up balik, nak kejar balik, nak refresh balik. Sebab pembelajaran, tahu-tahu dah kan, dekat rumah yang dekat sekolah tak sama. Suasana berbeza. Dekat rumah suasana lebih kepada home. Okay, rumah, kediaman. Untuk rehat, untuk bermain, untuk distension. Tiba-tiba kita nak ubah persekitaran daripada sekitaran apa tu rumah kepada sekitaran pembelajaran. Tak semua pula ada kemudahan. Mungkin ada bilik masing-masing. Mungkin ada yang langsung tak ada bilik, terpaksa kongsi. Meja belajar, tempat belajar pun tak ada. Jadi sebenarnya banyak kekangan lah kan, kekangan. Jadi terpaksalah semua kena survive dekat rumah. Cikgu buat PDPR online pula. Lepas tu contohnya cikgu fizik secara Google Meet. Okay, secara Google Meet. Bila secara Google Meet, okay, sesetengah tu ada internet, kena ada handphone. Internet pula kalau pakai prepaid ada tempoh dia. Banyaklah kan, banyak kekangan. Jadi cubalah, okay, sedaya upaya kekangan-kekangan ni kamu motivate. Yang penting motivasi supaya kita dapat kendalikan situasi dekat rumah supaya kita ubah daripada suasana biasa kepada suasana pembelajaran.
buat jadual pembelajaran daripada 7.30 sehingga 12.30 setiap hari. Okey, cuba. Tak sama, kalau kat sekolah memang suasana kat sekolah memang berbeza. Memang suasana pembelajaran. Ada kawan-kawan boleh tanya. Dekat rumah nak tanya kawan kena message. Okey, kena WhatsApp. Okey, nak kena video call, kena Google Meet. Banyak. Okey, banyak tekanan. Okey, setiap orang tak sama. Okey, setiap orang dalam kelas memang tak sama dari segi kemudahan, okey. Dari segi prasarana dekat rumah. Setengah kalau sekarang ni kalau kita nak PDPR yang berkesan memang kena ada laptop, ada komputer, ada internet, ada bilik sendiri. Okey, cuma gangguan dekat rumah kalau adik-beradik ramai lagilah kan. Berkongsi bilik. Jadi cikgu faham, okey, setiap orang memang ada kekangan tetapi cubalah yang terbaik. Contohnya, okey, kalau internet ada, handphone ada, cubalah masuk kelas PDPR. Okey, kelas PDPR. Okey, contohnya cikgu-cikgu buat kelas, cuba, okey, cuba juga masuk. Okey, cuba juga masuk. Macam sekarang kita hanya ada 16 orang daripada 28 orang. Okey, jadi kita ada 12 orang lagi belum. Okey, 12 orang lagi belum masuk. Tak tahulah situasi SPM nanti macam mana. Di persekolahan pun kalau buka pun mungkin bulan 9, hujung bulan 8 ataupun bulan 9 untuk form 5. 5 ni mungkin adik ke sekolah terlebih dahulu lah. Okey, adik sekolah terlebih dahulu. Okey. Okey, adik sekolah terlebih dahulu tapi mungkin kamu kena cucuk lah kan, cucuk vaksin baru boleh. Cucuk dulu. Okey. Jadi cubalah yang terbaik. Okey, cikgu pun cuba kan. Okey. Cubalah. Kosian. Okey. Dan sebab kita itulah nak buat eksperimen tak boleh. Okey. Jadi untuk hari ini, okey, untuk hari ini sebenarnya kita nak sambung. Okey, kita nak sambung subtopik 4.2 aruhan elektromagnet. Okey, aruhan elektromagnet. Jadi kita cuba, okey, sebab kita dah tak banyak. Untuk 4.2 hari ini sebenarnya untuk 4.2 yang kita belum pergi adalah hukum Lenz. Okey, hukum Lenz. Lepas tu jenis motor, okey, arus terus dengan arus ulang-alik. Motor arus terus dan motor arus ulang-alik. So kita ada dua perkara lagi lah. Kalau kita lihat pada objektif, okey, pada objektif aruhan elektromagnet, okey, kalau objektif kita aruhan elektromagnet menentukan, okey, kita ada menentukan arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid. Jadi sebenarnya solenoid ni dia ada hukum Lenz. Okey, hukum Lenz. Lepas tu penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Okey, ini sistem motor lah. Penjana ni menghasilkan arus elektrik. Okey, macam lepas tu dynamo, okey. Pin bagi hidroelektrik. Okey, yang menghasilkan arus, okey. Arus sama ada arus pun arus ulang-alik. Okey, lepas tu pada arus penjana arus terus dan arus ulang-alik ni juga kita akan tengok perbezaan dan persamaan. Okey, perbezaan dan persamaan. Okey, untuk kita review sedikit apa yang kita belajar kelas sebelum ini. Okey, aruhan elektromagnet. Okey, untuk yang ini, okey, yang pertama kalau kita tengok dekat sini kita tengok iaitu berkaitan dengan aruhan elektromagnet. Macam mana arus boleh dihasilkan, okey, dihasilkan melalui satu konduktor dan memotong, memotong flux magnet, memotong flux magnet. Okey, bila kita potong ada arus yang mengalir. Kalau dekat gambar ni ditunjukkan galvanometer terpesong. Kalau ini sebelah kiri, ini adalah arah pengaliran arus. Okey, untuk yang bawah pula ni, dia ada dua kaedah. Satu kaedah konduktor tu yang bergerak, masuk keluar.
memotong flux magnet. Flux magnet ni yang apa tu yang warna hijau tu medan magnet, okey. Jadi potongan tu adalah berlaku pada satu permukaan. Okey, pada satu kita potong. Okey, kita potong. Bila pemotongan berlaku tu menyebabkan arus mengalir dalam konduktor. Dan konduktor ni bukannya kayu, tetapi konduktor ni adalah okey bahan yang boleh mengalirkan arus. Okey, yang kedua ni adalah magnet yang bergerak. Okey, konduktor ni ataupun dawai ni dia pegun sahaja, diam saja. Jadi kita gerakkan magnet ni. Okey. Sama juga berlaku pemotongan flux magnet. Berlaku pemotongan medan magnet, okey, oleh konduktor, okey. Jadi kat situ juga berlaku pengaliran arus. Kita tengok dekat sini, dekat galvanometer arah pesongan ke kanan dan sini ke kiri. Okey, jadi kalau kita tengok ke kanan, dia lawan. Okey, ini pergerakan arus. Arus masuk sini, jadi dia tolak ke kanan. Tapi kalau arus masuk sini, dia tolak sebelah kiri. Kalau masuk sebelah kiri, arus masuk sebelah kiri, tolak sebelah kiri. Ini arus. Okey. Jadi ini adalah penghasilan arus aruhan basic. Okey, nak faham macam mana arus elektrik boleh dihasilkan. Okey. Lepas tu kita tengok, okey, kita tengok faktor. Okey, faktor. Yang dekat sini ni sebenarnya ni nanti dihuraikan dalam hukum Lenz. Okey, hukum Lenz nanti kita akan tengok untuk menentukan, okey, menentukan ni solenoid ni sebenarnya terbentuk juga utara selatan, okey, utara selatan, okey, utara selatan dan arah arus, okey, hukum Lenz sekejap lagi. Okey, kemudian kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi nilai arus, okey, nilai arus yang dihasilkan. Okey, kita lihat apakah faktor. Kelas sebelum ni cikgu beritahu ada 3 faktor. Okey, 3 faktor. Jadi apakah faktor dia? Okey. Faktor dia okey, faktor yang pertama laju. Okey, laju. Okey, laju ni adalah melibatkan laju sama ada magnet tu bergerak. Yang situasi yang kat atas tadi yang dekat buku teks ni. Sama ada magnet yang bergerak ataupun konduktor yang bergerak. Okey. Jadi kalau laju dia bertambah, makin laju, nilai arus makin bertambah, semakin bertambah. Itu faktor yang pertama, laju. Okey, laju kita panggil laju gerakan relatif. Bertambah, arus pun bertambah. Okey. Kemudian lilitan. Okey. Untuk yang asas tadi, dia tak guna lilitan, dia hanya menggunakan satu dawai. Okey, kalau lilitan, kalau dalam kes, okey, ini lilitan. Ini lilitan. Okey, lilitan konduktor. Okey, lilitan konduktor. Okey, lagi ini pun kita panggil lilitan. Kalau yang ini tengok 1 2 3 4 5 6, 6 lilitan sahaja. 6 lilitan arus yang dihasilkan tak banyak, nilai dia kecil. Okey, untuk aktiviti yang ini, lilitan dia ini gegelung ni. Okey, yang warna ni kuprum ni, warna macam warna emas, warna tembaga ni, ini adalah lilitan. Jadi untuk aktiviti ni pun tengok nilai jumlah lilitan pun 400, 800 banyak. Okey, dawai yang halus dia guna, dawai kuprum yang halus. Jadi faktor yang kedua adalah bilangan lilitan solenoid. Okey, solenoid. Okey, yang di bulat-bulat tu kita panggil solenoid. Okey, bilangan lilitan tu kita tambahkan. Sama juga, bila kita tambahkan bilangan lilitan, jumlah arus yang dihasilkan pun bertambah juga. So, kita dah ada 2 faktor. Okey, faktor yang ketiga, kekuatan medan magnet bertambah. Okey, medan magnet. Kita tengok dekat sini, ini contoh magnet. Okey, contoh sini pun magnet. Okey, jadi bila medan bertambah, anak panah ni sebenarnya bertambah, ada banyak bertambah. Okey, semakin kuat magnet, semakin kuat medan magnet dalam ruangan ini. Kalau contoh kita ambil ruangan inilah. Okey, semakin bertambah. Bila semakin bertambah, pemotongan kita nak potong tu dia jadi macam susah sedikit. Bila susah dengan laju, okey, potong, jadi pemotongan flux tu menyebabkan jumlah arus pun bertambah.
jumlah arus pun. Jadi kita ada 3 faktor yang kita dapat kena pasti untuk menambahkan bilangan nilai arus. Senang cerita magnitude arus aruhan. Arus aruhan. Magnitude iaitu nilai arus aruhan ni adalah arus. Jadi 3 faktor. Yang pertama laju, yang kedua lilitan, yang ketiga kekuatan medan. Sama juga magnet kita tambah magnet. Daripada satu magnet kita tambah 2, tambah 3. Sama juga. Semakin bertambah medan magnet. Jadi kita ada 3 faktor. Seterusnya, ini ada hukum. Ada satu hukum. Hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude daya gerak elektrik aruhan. Magnitude DGE aruhan ni maksudnya jumlah jumlah nilai arus elektrik adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux. Kadar pemotongan flux berkadar terus. Maksudnya kalau kadar pemotongan flux ni bertambah, jumlah arus elektrik pun bertambah. Macam mana kadar pemotongan flux tu? Macam mana? Iaitu ada 3 kaitan faktor yang dekat atas. Kadar pemotongan flux. Maksudnya kadar semakin banyak, semakin bertambah pemotongan flux. Macam mana nak tambah? Yang pertama kita tambah laju, yang kedua kita tambah lilitan, yang ketiga kita tambah medan magnet. Jadi kadar pemotongan flux akan bertambah. Bila bertambah, perkadaran dia adalah dengan nilai arus elektrik yang dihasilkan. Bertambah juga. Ini adalah hukum Faraday. Untuk hari ini, kita akan masuk iaitu berkaitan dengan arah. Arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid. Dekat sini nanti kita akan jumpa length. Hukum length. Tadi hukum Faraday. Hukum Faraday ni dia cerita berkenaan dengan magnitude arus. Itu hukum length dia cerita iaitu kaitan dengan kekutupan. Kekutupan pada solenoid. Kita tengok arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid. Anda telah memerhatikan bahawa arah arus aruhan berubah apabila terdapat perubahan dalam arah gerakan relatif. Dekat sini poin dia bagi tahu. Arah arus berubah. Apabila berlaku perubahan gerakan relatif. Satu ke bawah, satu ke atas. Satu ke bawah, satu ke atas. Arah dia berubah. Satu bawah, satu atas. Jadi perubahan itu menyebabkan perubahan pada arah arus. Macam mana? Iaitu pada buku teks yang dia tunjuk basic awal-awal. Yang pertama ini. Kita tengok. Yang pertama ni dia ke atas. Ke atas. Ke atas. Dia sebenarnya tak boleh tunjuk ni. Ni sebab dua gerakan berbeza kan. Satu ni bergerak, satu ni bergerak. Tapi dekat sini dalam tunjuklah arah yang berbeza. Tetapi arah arus tu bertukar. Arah arus bertukar. Gerakan relatif ni sebenarnya sini pun gerakan relatif berubah. Kita tengok yang dalam buku teks yang dibagilah. Ini contoh. Kita ada gerakan A dan gerakan B. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Turun bawah, naik atas. Turun bawah, naik atas. Turun bawah, naik atas. Ini adalah contoh aktiviti. Jadi ini keputusan tak ada. Kita tengok ini. Jadi kita sama juga kita guna right hand. Untuk arus aruhan right hand. Untuk yang 4.1 tu konduktor adalah left hand. Sekarang kita guna right hand. Right hand. Untuk right hand. Kita tengok ni satu dawai. Sekejap lagi baru kita pergi kepada solenoid. Satu dawai. Kena faham dulu gambar rajah yang ditunjukkan ini. Faham dulu. Kita ada dua magnet utara dengan selatan. Utara dengan selatan. Lepas tu kita ada satu dawai. Yang mana dawai ni syarat dia mesti konduktor.
Itu bahan yang boleh mengalihkan arus elektrik. Jangan cerita nanti dalam eksperimen kita letak kayu, ambil lidi, ambil apa tu, cucuk apa tu, sate tu kan, kayu cucuk sate tu pergi buat eksperimen macam ni tunjuk dalam buku, jangan. Okey, salah. Dia mesti menggunakan konduktor, bahan yang boleh mengalihkan arus elektrik. Baru arus tu boleh mengalir. Okey, sekejap Okey, yang kedua, okey, kita ada ni konduktor, kita ada magnet, okey. Hanya ada satu dawai saja. Kemudian kita ada ini dia guna apa ni? G galvanometer ke guna apa ni? Okey, dia guna galvanometer. Okey, galvanometer. Gambar rajah kita ada satu je. Kita ada galvanometer. Okey, kita tengok yang pertama, okey, arah gerakan relatif yang pertama. Cikgu nak tengok. Kenapa ada satu saja gerakan? Okey, kita tengok saja apa yang ditunjuk. Okey. Okey, kita tengok dulu menggunakan right hand, tangan kanan. Okey, video ni cikgu tak tahulah. Cikgu angkat tangan kanan mungkin sebab cikgu dah ubah ni. Okey. Tangan kanan, pastikan guna tangan kanan. Right hand. Okey, right hand. Fizik memang cerai. Jadi, tunjuk ni adalah magnet. Ini adalah magnet. Okey, satu. Dia adalah magnet. Jadi magnet adalah daripada utara ke selatan. Kita tengok mana utara, mana selatan. Okey. Jadi dalam buku utara selatan, kalau boleh semua buka buku teks, rujuk buku teks, sama-sama buat. Okey, apa yang cikgu tunjuk ni kita sama-sama supaya kita boleh faham. Okey, bukan dengar saja, bukan tengok saja. Okey. Utara ke selatan kita ikut buku teks kita buat. Okey, utara ke selatan adalah magnet. Yang kedua arah gerakan. Okey. Dawai itu bergerak ke atas, naik atas, iaitu F, iaitu ibu jari. F ni adalah force, daya, arah gerakan, okey, naik atas. Okey, jadi satu lagi, sebab ini adalah menggunakan petua tangan kanan, kita keluarkan jari tengah. Okey, jari ke tengah. Jadi itu adalah arah arus dalam konduktor. Maksudnya bila objek tu naik atas ataupun konduktor tu, wire dawai tu naik atas, okey, arus dia adalah jari tengah. Okey, jari tengah. Jadi kita pun letak anak panah arah pengaliran arus elektrik. Jadi arus tu dia pergi kepada galvanometer, dia pergi pada terminal negatif. Bila masuk situ, dia terpesong pun sama juga terpesong ke arah negatif. Jadi itu sebenarnya menunjukkan arah arus masuk sini, okay, masuk dalam galvanometer, dia keluar. Pemesongan adalah ke sebelah kiri. Ingat, galvanometer, meter dia, kosong dia duduk tengah, bukan duduk di sebelah kiri, tengah. Jadi dia ada nilai kanan dan nilai kiri. Okay, nilai kiri negatif, kanan positif lah. Dan itu juga menunjukkan arah pengaliran arus masuk dan keluar dalam galvanometer. Okey. Yang kedua, dia tunjuk sebenarnya situasi yang sama, arah gerakan magnet. Okey, arah gerakan magnet. Okey, sama juga kita menggunakan right hand. Okey, right hand buat sama-sama. Lepas tu arah magnet tu bergerak ke bawah. Kita pun terbalikkan jari kita, tangan kita. Okey, sebab magnet yang bergerak, dawai tu tak bergerak. Lepas tu kita keluarkan jari tengah. Jadi jari tengah tu adalah tak sama. Okey, jari tengah, arah ni, okey, okey, dia sama juga. Okey, walaupun dia bergerak ke bawah, magnet tu bergerak ke bawah, tetapi sebenarnya pemotongan flux tu, iaitu konduktor tu, dia bergerak ke atas. Dia sebenarnya situasi yang sama dekat sini. Okey, kecuali perbezaan dia adalah, ini adalah magnet yang bergerak, yang kedua ni adalah konduktor yang bergerak. Tetapi situasi adalah sebenarnya konduktor ni bergerak ke atas. Okey, bergerak ke atas. Bergerak ke atas. Jadi jangan tertukar yang ni. Kita tengok magnet ke bawah, kita pun letak ke bawah. Okey, jadi kita tengok kepada konduktor tu, sebenarnya konduktor tu keluar ke atas. Okey, jadi sama ke atas,
arah medan magnet dan arah arus. Arah arus. Jadi arah arus tetap sama. Sama. Okey, setakat ni ada soalan? Ini adalah arah, arah arus pada satu dawai. Pada satu dawai kita nak pergi pada solenoid pula. Solenoid pula. Ada soalan boleh tanya. Okey. Untuk solenoid. Ini solenoid. Jadi solenoid ni kita akan pergi kepada hukum Lenz. Hukum Lenz. Kita tengok dulu yang ini. Selepas tu cikgu akan tunjuk. Cikgu akan video. Tengok yang ni dulu. Bagi solenoid. Kena faham bagi perhatian. Bagi solenoid, hukum Lenz. Digunakan untuk menentukan kekutupan magnet di hujung solenoid. Kalau kita tengok gambar ni, ada satu solenoid, satu solenoid dan ada satu magnet. Sebenarnya bila kita pusing solenoid ni, kita pusing solenoid ni akan terbentuk juga kekutupan, pada solenoid ni. Kalau dekat sini dia dah label U dengan S. Bukan setakat magnet ni dia ada U dengan S, dekat sini pun akan ada kekutupan U dan S. Kalau U maksudnya ada arah dia keluar, magnet kan dia keluar, U masuk selatan. Sama sini utara pun. Cuma kekutupan ni dia akan berubah-ubah. Tengok kejap U, kejap S. Ni S, ini. Kita tengok. Kita tengok satu. Hukum Lenz. Kita cuba faham ayat, lepas tu kita tengok situasi. Hukum Lenz menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir arah arus. Arah arus sentiasa mengalir pada arah yang menentang. Arah yang menentang perubahan flux. Menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Mungkin tergantung ataupun mungkin susah sikit nak faham dia punya ayat dia. Jadi dekat sini dia menyatakan bahawa arah arus ni dalam litar ni warna merah ni, warna merah ni adalah arah yang menentang perubahan flux magnet. Arah yang menentang perubahan flux magnet. Jadi kita nak faham dia punya ayat, kita tengok gambar rajah. Kita tengok rajah. Faham situasi gambar rajah yang A. Ni sebenarnya membantu ni nombor 1, nombor 2. Untuk A, kita ada galvanometer. Galvanometer. Kita ada solenoid. Dawai yang membentuk lilitan. Lepas tu dekat sini ni sebenarnya kita boleh sama ada nak letak ataupun tak nak. Contoh ini kita letak potato punya silinder kan. Jadi ada ruang dekat tengah tu kita boleh bawa masuk, kita boleh tolak masuk magnet. Itu contoh kalau kita nak buat aktiviti. Jadi magnet ditolak mendekati solenoid. Dekat magnet ni adalah utara. Utara. Bila kita tolak kita nak sampai dekat sini, kawasan sini. Bila nak tolak, hukum Lenz dia kata menentang perubahan flux. Jadi bila kita tolak rapat ni, dekat sini kekutupan dia akan bertukar kepada U. Utara. Tengok situasi ni. Bertukar kepada utara. Kita tolak. Bertukar kepada utara. Bila kita tolak sini, kita tarik keluar pula. Bila kita tarik keluar, dekat sini, akan berubah kepada S. So, kekutupan dekat solenoid ni, dia sentiasa berubah. Mengikut gerakan relatif magnet dan arah kekutupan magnet tu sendiri. Kita tengok yang dekat sini, utara sini. Bila dia rapat, sini dia akan cuba menentang, dia tak mau. Kawan ni nak main, dia tak mau. Jadi bila tak mau, magnet kalau dia tak mau, dia utara-utara ataupun selatan-selatan. Itu dia akan tolak balik. Dia akan tolak balik. Jadi bila dia main dekat, sini dia akan utara. Jadi dia tak nak magnet tu. Tapi bila magnet ni lari jauh daripada dia pula, jauh daripada dia pula, dia nak balik magnet tu. Jadi kekutupan bertukar jadi S. Yang kita faham kalau magnet ni, utara dengan selatan dia akan melekat.
Okay, utara selatan dia akan melekat. Tapi kalau kita buat utara-utara, dia tak boleh, dia akan menolak. Sama juga selatan dengan selatan pun sama, dia akan menolak juga. Jadi hukum Lenz ni menyatakan, okey, kalau kita rapat ni, dia akan cuba menentang. Okey, sebenarnya dia nak tolak balik magnet ni. Jadi, dia tengok sini. Kalau sini U, di sini pun dia akan jadi U kalau rapat. Tapi bila menjauhi, magnet ni meninggalkan solenoid, dia bertukar balik daripada U kepada S. Okey, faham situasi itu dulu. Jadi baru kita tengok arus. Okey, faham situasi yang pertama ni dulu. Okey, bila dia rapat, utara-utara, kalau sini utara, dia akan, sini pun akan utara juga. Okey, bila dia jauh, okey, dia akan bertukar S. Okey, bertukar S bila jauh. Bila rapat, utara. Jauh, S. Jauh ni pun maksudnya masih ada tarikan lah. Okey. Jadi ini adalah situasi magnet pada arah utara selatan. Okey, kita tengok magnet selatan dan utara. Selatan dan utara. Okey. Bila dia rapat, dia tak mau magnet ni. Jadi dia bertukar ke kutupan ni, dia ikut sini. Kalau sini S, sini akan bertukar S. Okey, bertukar S. Okey. Jadi bila gerakan magnet ni menjauhi solenoid, dia nak balik. Jadi dia bertukar U balik. Tengok. Sini S, sini dia akan bertukar. Okey. Jadi kita ada dua situasi, A dengan C dan B dengan D. Okey, A dengan C ni kekutupan bagi magnet kekal ni sama. Okay, B dengan C pun sama, SS. Cuma kita ubah kekutupan magnet kekal. Okey, sekarang kita tengok arus. Okey, kita tengok arah pengaliran arus. Okey, arah pengaliran arus. Okey, arah pengaliran arus. Okey, yang A. Bila sini bertukar utara, okey, kita nak tentukan ni arah ni. Jadi kita guna, tadi kita guna right hand flaming. Sekarang kita guna genggaman. Okey, kuat genggaman tangan kanan. Okey, genggaman tangan kanan. Jadi cikgu ambil contoh. Okey, cikgu ambil contoh. Okey, ini contoh solenoid. Okey. Jadi kita genggam. Okey, kita genggam. Okey, utara maksudnya arah adalah ibu jari. Okey, utara ni. Selatan ni dia ini keluar, ini masuk. Okey, dekat bawah ni masuk. Jadi ini adalah utara. Bila utara kita tengok genggaman tangan kita. Okey, kita genggam solenoid ni. Ini ibarat jari kita ni solenoid. Okey, jadi ini adalah jari kita. Okey, kuku kita. Jadi kuku kita ni anak panah keluar. Jadi bila macam ni, ini sebenarnya arah arus. Jadi kita tengok gambar rajah A. Oh, ibu jari macam ni. Bukan ibu jari, kuku macam ni. So, ini adalah arah arus. Jadi kita pun label arah arus apabila kekutupan pada solenoid itu adalah utara, iaitu ibu jari. Kita tengok gambar rajah C. Okey, pada gambar rajah C, utara dah bertukar. Jadi kita pun ubah. Kita ubah genggaman. Okey, selatan maksudnya ni kat, tangan kita dekat sini lah kan. Okey, kita ubah. Okey, jadi ibu jari ni adalah utara. Jadi kita tengok arah arus dah berubah. Kuku. Okey, kita tengok kuku. Jadi yang C ni arah arus mengikut genggaman tangan kanan kita. Okey, arah arus dah berubah. Jadi ini kaedah nak menentukan arah arus dalam solenoid. Tetapi kita merujuk kepada gerakan ni. Gerakan. Yang pertama kita tengok gerakan masuk ke keluar. Kalau keluar kita tentukan dulu kekutupan. Lepas tu baru kita guna genggaman tangan kanan. Okey. Sama juga dengan B. Okey. Dengan B. Okey, B. Okey, selatan. Utara sebelah sana. Jadi sama. Okey. Ini jadi selatan. Utara sana. Jadi kita guna ibu jari ni selatan. Kita genggam. Jadi ini adalah arah arus. Okey, boleh test. Cuba buat. Boleh genggam juga pada pen. Okey. Pada pen. Okey, pada pen pun boleh. Mana utara? Bolehlah. Okey, cuba buat. Okey. Boleh setakat ni ada soalan? Ada soalan, cikgu cuba terangkan satu persatu. Okey. Jadi untuk menentukan arah arus dalam wire solenoid, dalam dawai solenoid kita menggunakan tangan kanan, petua tangan kanan, genggaman tangan kanan. Tetapi sebelum kita guna ini, kita kena tentukan kekutupan magnet, kekutupan pada solenoid dulu. Macam mana nak tentukan? Cikgu kata kalau magnet itu rapat,
Kita tengok kalau utara bila rapat dia akan sama, kopi dengan ni kekutupan ni. Jadi dia akan jadi utara. Bila dia jauh meninggalkan selenoid, dia akan berubah jadi S. Itu berlawanan. Okey, berlawanan. Ini pun sama. Dekat dia kalau sini S, sini pun S. Tapi dia menjauhi arah dia, okay, menjauhi jadi dia akan apa tu menentang kekutupan. Okey. Jadi kalau S ini jadi utara. Baru kita boleh genggaman tangan kanan tentukan arah. Okey, setakat ni ada soalan sebelum kita pergi kepada motor. Okey, kelas ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada soalan kita teruskan. Okey, kita teruskan. Jap, cikgu tengok nota sebelah sini. Faktor-faktor gaya. Okey. Okey, kita tengok dulu video yang ni. Okey, kita tengok dulu video yang ini. Okey, video yang ini kita tengok dulu sumber internet rujukan. Kan? Okey. Video dekat atas tu, okey. Dekat atas cikgu akan buka. Ini adalah what is the induction Faraday law. Okey. Kita pergi kepada Lenz law. Okey. Video tu tak penuh. Tak penuh. Okey. Kita cuba tengok video iaitu hukum Lenz. Okey, kita ada okey dekat sini. Okey, kita ada dua. Tengok N tu adalah utara, S tu adalah selatan. Okey, utara selatan. Okey, moving conductor. Okey, moving conductor, magnet dia ada N utara selatan. Oh, akan tak? Kan ni. Okey. Ni dia tunjuk tak? N. Okey, dia akan menjauhi, dia akan bertukar kepada S. Okey, ini arah arus. Okey, arah arus. Arah arus. Okey, ini galvanometer menunjukkan arah arus. Okey, kita ada when magnet in with vector velocity. Ini dia nak menunjukkan pemesongan galvanometer tu, okey, pemesongan galvanometer tu kalau kita gerakan relatif dia, magnet tu laju, pesongan dia banyak. Maksudnya nilai dia bertambah, okey. Nilai dia bertambah. Itu adalah faktor yang mempengaruhi jumlah nilai arus yang dihasilkan. Kalau gerakan tu laju, jadi banyaklah nilai, besarlah nilai dia. Jadi ditunjukkan oleh pemesongan galvanometer tu nilai dia besar. Okey, nilai dia besar. Okey, kita pergi kepada motor. Sekarang kita pergi kepada motor. Okey, kita pergi kepada motor. Kita 10.21. Okey, kita pergi kepada motor. Okey, penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Kita ada arus terus dan arus ulang-alik. Penghasilan arus terus dan arus ulang-alik. Okey. Di gambar wajah foto menunjukkan penjana elektrik. Dekat mana ni? Kuala Perlis pun ada Tak pernah pula sampai Kuala Perlis ni. Siapa pernah sampai? Tak tahu pula dekat Malaysia rupanya ada kincir angin. Okey, ni gambar wajah foto ni dia kata penjana elektrik kincir angin. Dekat mana Kuala Perlis? Okey, tak tahu pula. Okey, rupanya ada. Okey, rupanya bukan setakat overseas, kita pun ada juga. Mungkin kita punya tak sebesar dekat overseas kan. Okey, jadi dekat sini dia kata
Okey, mengimplikasikan arus elektromagnet untuk menghasilkan daya gerak elektrik aruhan. Terdapat dua jenis penjana motor iaitu arus terus dan arus ulang-alik. Jadi, apakah prinsip kerja penjana arus tersebut? Jadi, fizik menerangkan. Okey, fizik dia ceritalah. Jadi sini kita ada dua. Buku teks ni dia ini setakat ni dia tak banyak ni. Okey. Nak tentukan terus dan ulang-alik ni kita tengok ni je. Ni adalah contoh penjana kita ada dua penjana. Beza dia komutator. Okey, ni dekat sini. Cuba tengok ni, warna kuning ni. Okey, sini dia ada sepasang sahaja. Komutator jenis gelang terbelah. Gelang ataupun cicing ni dia terbelah pula. Okey, cicing ni dia terbelah. Kenapa terbelah? Okey, kenapa terbelah? Sebab dia satu positif dan satu negatif. Ataupun terbaliklah. Okey, jadi dia tak boleh sambung. Kalau dia bersambung, macam mana arus tu nak mengalir? Jadi kita mesti ada dua terminal. Jadi dekat sini dia potong ni sebab dia nak wujudkan dua terminal. Terpaksa potong. Jadi gelang ni adalah komutator jenis terbelah. Okey, jadi bila terbelah ni arus terus. Okey, arus terus. Tetapi kalau komutator dia menggunakan dua, tapi gelang ni dia tak potong. Sebab bila dua, satu positif, satu negatif. Dia dah tak payah berebut. Satu gelang untuk positif dan negatif. Kena berkongsi. Jadi kena potong dua. Jadi ini ada dua gelang. Dia tak payah kongsi. Jadi satu positif, satu negatif. Dan berubahlah, sentiasa berubah. Sekejap itu positif. Macam itulah. Okey. Jadi kita ada dua. Ini adalah arus ulang-alik. Arus terus, arus ulang-alik. Cikgu tak tahu buku teks dia tunjuk tak graf. Okey. Okey. Jadi arus terus dan arus ulang-alik. Jadi nak menentukan sama ada penjana ni arus terus ke ulang-alik kita tengok. Kalau ada dua gelang, okey, itu adalah arus ulang-alik. Arus ulang-alik ni kalau ikutkan graf dia melengkung atas dan melengkung bawah macam ombak. Atas, bawah. Atas, bawah. Macam ombak. Gelombang ombak. Atas, bawah. Itu adalah arus ulang-alik. Okey. Untuk arus terus ni, dia atas saja. Positif je. Arus dia positif saja. Okey. Dia positif saja. Kalau ini dia ada positif, negatif. Arah arus tu ada atas, bawah. Atas, bawah. Kalau kita pada graf. Okey. Jadi ini perbezaan penjana ni nak ingat sebab dalam exam ada tanya. Okey, apakah jenis penjana tu? Kita tengok je gelang dia. Kalau gelang ni dipotong dua, maksudnya ini adalah arus terus. Okey, kalau gelang tu ada dua, arus ulang-alik. Okey, ulang-alik. Okey, kita tengok ayat dia. Ulang-alik, ulang-alik. Ada dua gelang. Ini ada satu gelang saja. Terus satu gelang saja. Cara nak ingat cara nak ingat. Okey. Kejap lagi cikgu tunjuk video. Sebab dalam buku teks ni, dia graf pun tak ada buku teks. Okey. Kita tengok persamaan dan perbezaan. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okey. Penjana arus terus dan penjana ulang. Persamaan dia memang untuk menghasilkan arus aruhan. Okey. Gegelung diputarkan oleh daya luar. Okey. Gegelung kita putar. Okey. Gegelung memotong flux magnet. Memang untuk menghasilkan arus aruhan, memang kita kena potong flux magnet. Tanpa pemotongan flux magnet tidak terhasil arus. Okey. DGE daya gerak elektrik terarus di dalam gegelung. Dalam gegelung inilah yang akan menghasilkan arus. Okey. Kalau kat sini positif dengan negatif, kejap positif negatif macam itulah. Ini dia ada satu positif dan satu lagi negatif. Okey. Okey. Perbezaan dia. Okey, hujung gegelung disambung kepada komutator terbelah dua. Ini gelang dia ada satu, kena belah dua pula. Okey, dekat sini pula, okey, ada dua gelang dan tak terbelah. Tak payah bagilah, seorang satu akan dapat gelang tu. Okey, untuk yang ni pula, dua bahagian komutator saling bertukar sentuhan dengan berus karbon pada setiap separuh putaran. Okey, dekat sini, dia sebenarnya ni ada berus. Dia akan, bila duduk kedudukan yang macam ni, gelang yang separuh ni akan bersentuh dengan karbon ni. Lepas tu bila ini pusing, yang ini pula dia akan bersentuh dengan berus karbon. Jadi dua-dua tu dia akan bersentuh. Okey, dia akan bertukar-tukar. Okey, yang bertukar-tukar. Okey, untuk yang ni pula gelang-gelang gelincir sentiasa bersentuhan dengan berus. Okey, yang satu gelang ni sentiasa je bersentuh.
Dia memang tak payah bagi dua lah. Kalau sini kejap gelang sebelah sini, kejap gelang sebelah sini. Kalau ini gelang ni memang sentiasa bersentuh dengan berus. Sama juga gelang yang kedua pun sama, sentiasa bersentuh. Okey. Sebab dia tak terpotong. Okey, itu adalah perbezaan dia. Okey, output dia, perbezaan. Okey, ini akan menghasilkan arus terus. Ini akan menghasilkan arus ulang. Sebab tu ini dikenali sebagai penjana arus ulang-alik. Okey, setakat ni ada soalan. Sebelum cikgu nak tunjuk video. Okey, video. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada, cikgu tunjuk video. Okey, cikgu tunjuk video. Video ni penuh tak? Oh, tak penuh. Kepada okey. Okey, kita tengok penuh tak? Okey, dah penuh. Okey, kita tengok video. ah, Kita tengok AC ni adalah arus ulang-alik. Okey, DC direct arus terus. Okey. Okay, ini contoh motor ataupun penjana bagi ulang-alik. Okey, ulang-alik. Tak. Kita nak speed, kita buat supaya jadi laju. Okey. Ini ada dua gelang. Arus dan alik penjana arus ulang-alik. Okey. Dia tengok dia bergerak. Okey, dia bergerak. Tu adalah berus karbon tadi. Okey. Dia bergerak. Tengok. Okey, tengok galvanometer. Galvanometer kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri, kejap kanan. Itu maksudnya arus yang masuk tu kejap positif, kejap negatif. Arah bertukar-tukar. Okey, arah bertukar-tukar. Jadi arah bertukar-tukar tu yang kita boleh lukis graf tu, paksi dia X positif dan Y positif dan Y negatif. Okey, tengok galvanometer. Kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri, kejap kanan, kejap kanan. Okey. Okey, ini baru dia tunjuk graf. Okey. Tengok, ini kalau 0 darjah, okey, graf dia iaitu pada titik keseimbangan. Okey, pada keseimbangan. Okey. Lepas tu 90 darjah, okey, nak membentuk separuh puncak. Puncak bukit. Okey, lepas tu turun bawah. Okey, macam itulah. Seterusnya, jadi nilai arus dia positif negatif pada paksi Y positif negatif. Ini adalah graf arus ulang-alik. Ingat, graf arus ulang-alik ni dia macam ombak. Okey, macam itulah. Okey, dia ada atas, ada bawah, ada atas, ada bawah. Okey. Kita tengok kepada direct current, iaitu arus terus. Okey, hanya ada satu gelang saja. Tengok gelang dia potong dua. Kena berkongsi. Lepas tu warna hitam ni berus. Okey, kita tengok. Okey. Arah arus dia hanya satu arah saja. Tengok. Ni satu arah saja. Okey. Dia tak adalah kejap sini positif, kejap sana positif. Okey. Ni biasanya bateri lah. Arus terus. Jadi kita tengok. Okey, graf dia. Oh, cepat sangat untuk graf. Okey, kita tengok. Kalau bateri dia konsisten. Kalau 1.5 positif tu 1.5 maintain saja. Okey. Maksudnya sentiasa ada sumber arus. Okey, arus tu sentiasa ada. Kalau untuk DC generator ni, dia arus dia bertambah. Lepas tu bila dia berpusing ke atas dia akan berkurang. Dia naik ke atas berkurang. Okey, lepas tu berkurang. Jadi positif. Dia berada pada paksi positif sahaja. Okey, paksi saja. Jadi ini adalah graf bagi arus terus. Okey, sekejap lagi Okey, jadi ini kita tak payah pergilah. Kita hanya tengok pada itu saja, iaitu pada motor pada penjana arus terus dan arus ulang. Okey. Ada soalan setakat ni? Cikgu nak bagi kehadiran kelas pada hari ini. Terus tengah waktu rehat kamu ni. Okey. Ada soalan tak? Okey, ada sebarang soalan.
Okey, untuk kehadiran hari ini boleh tengok ruangan chatting. Okey, isi kehadiran sekarang. Okey, hari ini 1 Julai. Okey, 1 Julai. Okey, setakat ini yang dah isi kehadiran Bazil, Agilan, Irfan, Faiz Ilmi, Haziq, Mira, okey, Akil, Faris. Lagi mana-mana? Putri Alia Farisha Arif Daniel. Fatih Syikin Nurul Alia. Okey, lai isi kehadiran kita ada 18 orang. Pastikan 18 orang isi kehadiran. Okey, Sofia Atira isi. Faris. Faris ni Faris langsung tak faham kau? Tak apa. Okey, Syafiqah Syarifah Zahira. Okey, Aina Tasha. Okey, setakat ni 16, ada 2 orang lagi belum isi. Cepat. Okey, waktu rehat sekarang, waktu rehat. Nak makan pula ni waktu rehat ni. Okey, ada soalan? Faris, ada masalah. Masalah peribadi. Okey, PC cikgu pakai laptop. Laptop cikgu pakai laptop gaming Ryzen 5. Ryzen 5 siri yang ketiga, generasi yang ketiga, grafik card Nvidia 3 saja. Okey, RAM 16 gig, RAM 16 gig baru boleh apa tu, buat live. Untuk video contoh pengajaran ni cikgu guna software OBS software. Free je software dia, OBS software. Jadi tengok dalam paparan ada 3. Satu ada cikgu frame, ada gambar satu dan ada gambar ni. Lepas tu ada frame untuk gerak dekat bawah. Okey, lepas tu ada frame. Okey, jadi dekat H, cikgu punya H punya 3550 H. Okey. Okey, boleh setakat itu saja kelas. Terima kasih. Okey, tak apa yang lain nak tanya pasal komputer boleh sila boleh tanyalah. Okey, cikgu boleh. Okey, setakat itu saja kelas. Okey, yang mana yang tak ada soalan boleh keluar. Okey, rakaman cikgu akan share nanti.